Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 4, okey, ke elektromagnetan, okey. So subtopik 4.1 adalah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet. So subtopik dia subtopik untuk subtopik untuk bab ini macam agak pelik sikitlah, memang panjang gila. Okey, so kita tengoklah sebab subtopik ini kalau saya ranking dulu masa KBSM, ini adalah bab yang kedua susah. Okey. Yang pertama susah bagi saya dulu masa KPSM adalah bab cahaya. Okey, bab bintang 4. Okey. So, macam biasa sebelum kita tengok 4.1, kita tengoklah dulu standard pembelajarannya. Okey. Kalau kita tengok sini panjang, belum pernah lagi saya rasa standard pembelajaran yang saya tulis sepanjang inilah, okey, sebanyak ini. Okey. So, saya harap kamu gigihlah dengan saya. Okay, tengok video ni seperti mana saya gigih dengan kawan-kawan kamu yang tak join PDPR ni lah. Okey, so kita mulai standard pembelajaran. So yang pertama adalah menghuraikan kesan suatu konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Maksudnya apa kesan kalau ada suatu konduktor ataupun satu wayar, okey, yang ada arus, okey, bila dia masuk dalam medan magnet. Okey, yang kedua, melukis corak medan magnet paduan ataupun kita panggil sebagai medan elastik untuk menentukan arah tindakan daya pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, ini nanti kita tengoklah cara lukis medan elastik. Okay, yang ketiga, menerangkan faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, kita akan tengoklah faktor dia. Okay, faktor ini kamu kena hafal sebab dalam subtopik ini, dalam bab ini, semua faktor dia adalah faktor yang sama. Okay, tak sama pun mungkin buang satu faktor, mungkin buang dua faktor, itu saya. Tapi semua faktor dalam 4.1 ni ada kaitan dalam 4.2, 4.3, 4.4 nanti. Okey. Okey, yang keempat, menghuraikan kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. So, apa kesan yang gegelung pembawa arus ni terhadap medan magnet? Kalau bertambah apa jadi? Berkurang apa jadi? Yang kelima, menghuraikan prinsip kerja motor arus terus. Okey, ni susah sikit. Okey. Yang keenam, memerihalkan faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Okay, nombor 6 dan nombor 3 ni saya masukkan tadi. Okay, dia lebih kurang sama. Okay, so kita masuk 4.1. Daya ke atas konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Okay, berbuih mula nak sebut. Tahukah anda bahawa kereta api elektrik seperti dalam rajah gambar foto 4.1 menggunakan motor elektrik yang besar, sedangkan telefon pintar menggunakan motor yang kecil. Okay, kebanyakan motor elektrik berfungsi berdasarkan kesan konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, so kereta api elektrik ni memang kita guna konsep 4.1 lah, kesan daya ke atas konduktor pembawa daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, aktiviti 4.1 mengkaji kesan konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okay, bekalan kuasa arus terus voltaj rendah. Okay, dening keluli. So, dening keluli berbentuk U yang ini. Okay, ini dening keluli berbentuk U. Sepasang magnet magnadur. Okay, magnet magnadur tu magnet bar lah. Okay, ini magnet bar. Okay. Dan kaki retort. Okay, kaki retort fungsinya untuk pegang dening keluli ni lah. 2 batang rod kuprum tanpa penebat dan dawai kuprum. Okey, 2 batang rod kuprum tanpa penebat. Yang inilah. Kamu nampak ada 2 ni kan? Okey, 2 batang rod kuprum tanpa penebat dan dawai kuprum SWG 20 atau yang lebih tebal tanpa penebat. Okey. Dawai kuprum SWG 20 tu yang ni. Okey, satu ni kamu nampak kan? Okey, ini. Okey, arahan yang pertama adalah sediakan susunan radas seperti rajah 4.1. Okey, inilah susunan radas dia. Okey, hidupkan bekalan kuasa supaya arus mengalir melalui dawai kuprum. Perhatikan pergerakan dawai kuprum. So, bila kamu on, dawai kuprum itu akan mengalir. Okey, dia first mengalir dari yang dawai kuprum tanpa penebat tu. Okey. Kemudian dia akan lalu dawai kuprum SWG 20. Okey. Matikan bekalan kuasa. Okey.
Lepas tu kita akan perhatikanlah apa yang berlaku pada dawai kupron SWG20 tadi tu. Okey. Kemudian matikan bekalan kuasa, kita songsangkan. Okey. Songsangkan sambungan bekalan kuasa supaya arus dalam dawai kupron disongsangkan. Okey, kita terbalikkan dia lah positif negatif dia. Okey. Kemudian hidupkan balik. So perhatikan dawai kupron. Okey, matikan bekalan kuasa. Keluarkan dia negatif, kita songsangkan pula kutub magnet manadur itu. Okey. Kita songsangkan. Kalau mula-mula mungkin utara dekat atas, selatan dekat bawah. Kemudian kita terbalikkan selatan dekat atas, utara dekat bawah. Okey, hidupkan bekalan kuasa dan perhatikan pergerakan dawai kupron itu. Okey, dawai kupron itu dia akan bergerak sama ada ke kanan atau kalau kita pandang daripada pandangan sisi, pandangan sisi dia akan bergerak bila kamu on, dia akan bergerak sama ada ke kanan atau ke kiri. Okey, dia satu arah sajalah. Okey, kita ambil contoh lah. Kalau yang first ini, yang nombor 2 ini, kita on kan, so dia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Dawai kupron SWG20 itu dia bergerak ke kanan. Okey, so bila kamu terbalikkan bekalan kuasa ini, okey, dia akan bergerak ke kiri. Yang nombor 4 ni lah. Dia akan bergerak ke kiri. Okey. Pada mula-mula ni mungkinlah saya buat macam ni lah. Ini sambungan ini positif. Ini negatif. Okey. Kemudian ini utara, ini selatan lah. Magnet manadur tadi. Okey, lebih kurang macam ni lah sambungannya. Okey. Kemudian kamu songsangkan positif negatif. So ini negatif. Ini positif. Okey. Tapi utara selatan kamu tidak ubah. Okey, masih lagi sama. Utara selatan kamu tidak ubah, masih lagi sama. So kamu ubah terminal dia. So dia akan jadi terbaliklah. Arah gerakan itu akan terbalik. Okey, ini contoh saja ya. Saya pun nak tengok berapa zaman sambungan ni tadi. Okey, kemudian yang nombor 5 dia kata matikan peranan kuasa, keluarkan the link. So ini terminal ini masih lagi kekal, negatif dekat atas, positif dekat bawah, tapi kali ini dia tukar selatan ke atas, utara dekat bawah. Okey, so bila kamu on balik, apa yang terjadi? Magnet dawai kupron 20 SWG itu akan ke kanan semula. Okey, dia akan ke kanan semula. Okey, faham ya? Okey, kalau mula-mula dia ke kanan, okey, kalau kamu ubah salah satu, kamu ubah ini saja, okey, dia akan ke kiri. Okey, kalau kamu ubah dua-dua, terminal kamu ubah, medan kutub magnet pun kamu ubah, dia akan kekal dalam gerakan ni. Kamu nampak tak gerakan ni dua-dua ni? Semuanya adalah dua-duanya adalah sama, dengan syarat kalau kamu ubah dua ini kan asalnya positif negatif, kamu ubah negatif positif, utara selatan kamu ubah selatan utara, dua-dua kamu ubah, jadi dia akan arah gerakannya tidak akan berubah. Okey, nombor 1 perbincangan, kita mau perbincangan nombor 1, uraikan pergerakan dawai kupron apabila bekalan kuasa dihidupkan. Okey, saya cakap lah, okey, sama ada ke kanan atau ke kiri. Okey. Kemudian nombor 2, kalau kita pandang pada pandangan sisi lah. Nombor 2, apakah kesan ke atas dawai kupron apabila arah arus disongsangkan? Arah arus disongsangkan yang nombor 3 ni lah. Okey, yang ni. Okey, so arah dawai kupron itu akan terbalik juga. Okey, dia akan ke kiri. Asalnya ke kanan, dia akan ke kiri. Kemudian kekutupan disongsangkan, okey, dia kembali semula kepada ke arah kanan, kembali semula pada arah asal. So dia kata kat sini, kalau kamu, saya lupa nak ni, kalau kamu arah terminal positif negatif ni masih lagi sama, tapi kamu terbalikkan kutub, okey, kamu terbalikkan kutub jadi selatan dekat atas, utara dekat bawah, so dia still akan bergerak ke belah kiri berlawanan. Okey, akan bergerak berlawanan. Okey, so kita kat sini nyatakan nombor 3, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi arah daya yang bertindak ke atas konduktor. Okey, so apa yang menyebabkan arah daya itu berubah adalah yang pertama adalah inilah arah arus, yang kedua adalah kekutupan magnet. Okey, dua benda ini, okey, dua faktor ini akan mempengaruhi arah daya. Tapi kalau kamu ubah dua-dua ini, so daya akan kekal sama. Okey, arah arus tu yang ni. Kamu tukar terminal. Okey,
Kekutuban magnet yang ini utara selatan. Kalau kamu ubah dua-dua, arah gerakan dawai kuprum itu akan tetap sama. Kalau kamu ubah salah satu, contohnya ini kamu ubah terminal, ataupun kamu ubah arah arus, ini kamu ubah ke kekutuban magnet, so arah gerakan dia akan berubahlah, akan terbalik. Okey, akan terbalik. Apabila konduktor pembawa arus diletakkan dalam satu medan magnet, konduktor tersebut akan mengalami daya. Okay? Arah daya bergantung kepada arah arus dalam konduktor dan arah medan magnet. Saya cakap tadilah yang ini. Corak medan magnet paduan ataupun medan lastik. Okay? Magnet paduan ini adalah gabungan antara medan elektrik dan juga medan magnet. Okay. Rajah 4.2 menunjukkan sebatang konduktor pembawa arus yang terletak dalam medan magnet yang dihasilkan oleh sepasang magnet magnetur. Apakah arah daya yang bertindak pada konduktor itu? Okey, so kita tengok sini. Ini positif. Okey, ini negatif. So arus akan mengalir pada positif ke negatif. Okey, kemudian ada dua magnet, utara satu, selatan satu. Okey, arah medan magnet akan sentiasa utara ke selatan. Okey, arah dia akan sentiasa utara ke selatan. Okey, warna merah inilah. Okey, ini adalah arah medan magnet. Sentiasa ke utara dan selatan. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Nanti kena lukis, nanti kita tengok macam mana pentingnya. Daya pada konduktor pembawa arus dalam medan elektrik dihasilkan oleh interaksi di antara dua medan magnet. Okey, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dalam konduktor dan medan magnet daripada magnet kekal. Arus elektrik dalam konduktor tu yang inilah. Okey. Maksudnya medan lastik ini terhasil daripada medan magnet yang terhasil daripada arus elektrik sini, okay, dengan medan magnet daripada magnet kekal yang ini utara dengan magnet selatan ini. Okay, dua magnet ini bergabung untuk menghasilkan satu medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Okay, medan magnet dinamakan medan lastik. Okay, corak medan lastik ini akan menunjukkan arah daya tindakan. Okay, kiranya medan lastik ini akan menunjukkan arah daya. Okey, kita tengok macam mana cara lukis medan lastik. Okey, slide ini kita tengok cara lukis medan lastik. Okey, rajah 4.3 menunjukkan medan lastik yang terbentuk apabila suatu konduktor pembawa arus berada dalam suatu medan magnet. Okey, medan lastik ini definisi medan lastik. Okey, medan lastik ialah medan magnet paduan yang terhasilkan oleh interaksi antara medan magnet daripada konduktor pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Okey, daripada magnet kekal. Okey, so kita tengok cara lukis dia. Okey, ini adalah pandangan sisi yang tadi. Okey, yang gambar rajah tadi kita tengok ini adalah pandangan sisi. Kita kata kat sini kalau kita tengok yang warna kuning ini adalah apa kita panggil wayar tu lah. Okey, ada wayar tadi kan, wayar kuprum dekat tengah. Tadi di antara magnet utara dengan magnet selatan tadi, okey, ada wayar. Okey, yang warna kuning inilah. So ini kalau kita nampak macam ini ada kuning, ada titik di tengah-tengah ini, okey, macam ini. Ini kita panggil sebagai arus keluar daripada kertas. Okey, arus keluar daripada kertas. Okey, manakala kalau kita nampak X, ini adalah arus masuk daripada kertas. Okey. So, arah arus keluar daripada kertas, okey. Kita nampak warna titik ini seperti macam kita tengok anak panah. Anak panah bow tu lah. Okey, anak panah yang bow kan rupa dia macam ni, okey, macam ini. Kemudian kat belakang ini macam ada ekor dia. Okey. Ada macam ekor dia. Ekor ni fungsinya kalau anak panah betul, okey, ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan anak panah lah. Okey, fungsi ekor ni. Okey. So, kalau anak panah tu keluar daripada kertas, okey, maksudnya seolah-olah macam anak panah ini keluar daripada kertas, tercucuk. So, kita akan nampak mata dia ni. So, sebab itu dia titik saja. Okey, kalau dia anak masuk, kalau dia keluar kan, kalau dia masuk kertas, dia masuk kertas, kita akan nampak yang ekor ini. So, ekor ini biasanya kalau kita tengok buntut anak panah tu bentuk seperti X lah. Okey, sebab tu dia bentuk X. Okey.
Okey, so ini untuk melukis arah medan lastik, untuk melukis medan lastik, okey, perkara pertama yang kamu kena lukis adalah kamu kena lukis medan magnet kekal. Okey, medan magnet kekal yang inilah. Medan magnet kekal apa? Yang utara selatan. Okey, so macam inilah kamu kena lukis. Kalau kamu perhatikan, saya lukis garisan putus-putus. Kenapa saya lukis garisan putus-putus? Okey, sebabnya adalah lukisan ni kamu kena padam nanti. Okey. So apa yang kamu lukis ni hanyalah dia punya gambaran sahaja. So lukis dahulu medan magnet kekal daripada utara ke selatan. Okey. Kemudian apa yang kamu kena lukis? Kamu kena lukis ni medan magnet konduktor pembawa arus yang ni lah. Okey. Kalau arus keluar, okey, kalau arus keluar dia akan ikut arah ni, ikut lawan, akan lawan jam. Okey, kalau keluar dia akan lawan jam. Okey, kalau keluar dia akan lawan jam. Okey, kita akan guna hukum genggaman tangan kanan yang inilah. Okey, hukum genggaman tangan kanan. Okey, apa dia hukum genggaman tangan kanan? Okey, first sekali kamu akan ada tangan kanan lah. Saya lupa nak tangkap gambar tangan kanan saya. Okey, sebab yang tangan kiri nanti, yang next time saya tangkap gambar tangan kiri saya, tangan kanan saya lupa saya nak tangkap. Okay? So, hukum genggaman tangan kanan adalah apa dia? Keluarkan tangan kanan kamu. Okay, kamu buat simbol good tu. Okay, yang ibu jari ke atas, kemudian 4 jari lagi tu kamu genggam. Okay, so kalau keluar daripada kertas, so apa yang kamu kena buat? Okay, ibu jari kamu ini sebenarnya adalah arah arus. Ibu jari kamu ni adalah arah arus. Okay, manakala 4 jari kamu genggam tadi itu adalah arah medan magnet. So, kalau arus keluar, so apa kamu kena buat? Okay, maksudnya kalau ada kertas atas meja kamu letakkan, kalau ada kertas atas meja kamu, ibaratkan ada kertas meja kamu, so kalau arus keluar, so kamu punya ibu jari itu ke atas. Okay, ke atas. Dia keluar dari kertas. Okay, so kalau kita tengok, 4 jari kamu tu, kamu genggam ikut, 4 jari yang kamu genggam itu, okey, dia adalah arah lawan jam. Arah lawan jam. Betul tak? Arah lawan jam. Okey, kamu letak tangan kanan kamu atas meja atau atas kertas, okey, di mana dalam kedudukan yang ibu jari kamu ke atas. Okey, ingat ibu jari kamu ini adalah arah arus. Okey, ibu jari kamu ini adalah arah arus. So, arus keluar daripada kertas, maksudnya tangan kamu, okey, kamu letak atas kertas dengan keadaan ibu jari kamu ke atas. Dan kamu perhati 4 tangan kamu tadi, 4 tangan pula. 4 jari kamu yang lain tu kamu genggam, okey, ikut lawan jam. Okey, so kamu akan dapat bentuk macam inilah. Okey, kamu akan dapat bentuk bulat macam ini. So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena gabungkan dua-dua ini seperti dalam rajah lah. Kiranya kamu kena lukis ini dulu. Okey, dalam pada masa yang sama. Okey, bersama. Okey, lepas kamu lukis ini, dalam rajah yang sama, kamu lukis ini. So, dia bertindih lah. Okey, ini pun sebenarnya kamu kena lukis dalam keadaan samar-samar saja. Okey, putus-putus. Putus-putus lah. Kamu lukis tak kuat lah. Okey, kamu lukis tidak kuat. Okey, bila kamu gabungkan, kamu akan dapat seperti ini. Okey, tapi ini bukan jawapan akhir kamu. So, apa lagi yang kamu kena buat? Kamu kena tengok kat mana yang arah arusnya adalah sama. Kat arah arus. Arah medan magnetnya adalah sama. So, kalau kita tengok kat sini, arah medan magnet kekal ni sentiasa daripada utara ke selatan kan, ke sana. So, kita tengok. So, kita perhatikan ini dengan ini sama. Okay. Arah dua medan magnet ini adalah sama. Warna hijau dengan warna biru tu arah dia sama. Yang bahagian saya bulatkan warna merah. So, masuk kat sini. Kawasan bawah ini, ini akan menghasilkan medan lastik yang kuat. Okay, akan menghasilkan medan magnet lah. Saya sebut medan magnet lah. Medan lastik tu actually total semua. Okay, so medan magnet yang kuat di bahagian bawah. So, apa yang terjadi? Okay, wayar ini akan dikenakan daya ke atas. Wayar ini akan kenakan daya ke atas. Kenapa ke atas? Okay, seperti saya cakap tadi. Okay.
bahagian bawah ini kuat. So, medan magnetnya kuat. So, bahagian atas ni medan magnetnya adalah lemah lah. So, kuat lawan lemah mestilah kuat yang benar. So, wayar ini akan naik ke atas. Ditolak dengan daya ke atas. Okay. So, buat anak panah tu pula. So, dah lukis anak panah tu, baru kamu lukis seperti yang ada dalam raja bawah ini. Okay. Kamu kena pandai-pandai lah. Lorek bagi cantik. Lorek lah. Gariskan bagi cantik. Okay. Yang mana medan magnet yang kuat, kamu letak banyak garisan. Mana medan magnet yang lemah, kamu letak satu atau dua lah kiranya. Dua ke garisan nakis ni, dua garisan lah. Okay. Kalau kita tengok medan magnet yang kuat, bahagian bawah ni tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garisan medan magnet. Okay. Manakala bahagian lemah ni ada 2 saja. Ini 1, ini 2. Okay. So, saya tak tahulah kamu faham ke tidak. So, nak tahu kamu faham ke tidak, okay, saya nak kamu lukis semula. Okay, jadi bukan lukis semula lah. Okay, kamu lukis tapi saya nak arah arus. Okay, utara selatan masih kekal sama. Utara selatan ni masih kekal sama. Okay, saya nak kamu lukis kali ni. Ini arah arus keluarkan. So, saya nak kamu lukis arah arus masuk. Okay, ini latihan tambahan lah. Okay, kamu lukis arah arus masuk. Okay, so based on apa saya cakap tadi, okay, sepatutnya daya kamu nanti bila buat macam ni, daya kamu nanti akan ke bawah. Okay, so ini tugasan kamu, tugasan tambahan kamu. Saya nak tengok kamu faham ke tidak cara lukis. Tak faham, boleh WhatsApp saya ya. Okay, ini adalah cara nak menentukan arah daya pada konduktor pembawa arus yang menggunakan petua tangan kiri Fleming. Tadi tangan kanan. Tangan kanan tadi nak tentukan arah medan magnet, arah medan magnet pada konduktor pembawa arus. Sekarang ni kita nak cari arah daya dalam medan lastik. Simpelnya arah daya dalam medan lastik. So kita nak buat benda tu, kita kena ada tangan kiri. Okay, sebab apa? Sebab kita akan guna petua tangan kiri Fleming. Okay, petua tangan kiri Fleming. So, keluarkan tangan kiri kamu. Okay, keluarkan tangan kiri kamu. So, buat macam inilah. Okay, buat macam ini. Okay. So, antara daya dengan medan magnet ni, okay, ini mesti sudutnya 90 darjah. Kamu kena buat ini sudut 90 darjah. Okay. Arah medan magnet ni, arah arus ini pun mesti 90 darjah. Okay, so kamu akan dapat macam, kalau kamu tengok tangan saya yang gebu ke sebelah tu, okay, ni okay, lebih kurang macam itulah. Kamu kena macam ni. Ini 90 darjah, ini ke sini 90 darjah. Okay, so kita tengok jari telunjuk. Okay, apa sebenarnya ketiga-tiga jari ni diwakili dengan 3 kuantiti fizik. Okay, kita tengoklah. Okay, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Okay, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet iaitu dari utara ke selatan. So, jari telunjuk yang inilah. Okay, jari telunjuk yang ini. Okay, dia menunjuk, jari itu sentiasa menunjuk ke arah selatan. Okay, ini, sorry. Okay, jari telunjuk ini sebenarnya sentiasa menunjuk ke arah selatan. Okay, saya padam. Okay, jari telunjuk ini akan sentiasa menunjuk ke arah selatan. So, ini arah utara lah. Okay, ini utara, ini selatan. So, selalu menunjuk macam ni. Okay. Kemudian jari tengah menunjuk ke arah arus elektrik. So, jari tengah ini menunjuk pada arus elektrik. Okay. Kalau arus elektrik masuk, so, kamu kena buat macam saya tunjuk. Saya buat ni lah gambar tangan saya ni. Okay. Kalau arus masuk, macam ni kedudukan tangan kamu. Kalau arus keluar dari kertas, macam ini keadaan tangan kamu. Okay, saya akan tunjuk jari tengah kamu ya. Okay, ini kebetulan saja. Okay, jari tengah ini tunjuk dekat kamu. Okay, okay, ingat kalau arus masuk dalam kertas, macam ini kamu punya tangan, kedudukan tangan. Kalau arus keluar daripada kertas, macam ini kamu punya kedudukan tangan. Okay, sama dengan genggaman tangan kanan tadi lah. Kalau keluar daripada kertas, macam ini tangan kamu. Okay, tapi dengan tangan kanan lah. Okay, kalau masuk macam ini. Okay, tanda goods ke atas, ini tanda goods ke bawah. Okay, kemudian
ibu jari akan menunjukkan arah daya yang bertindak pada konduktor. So, arah daya dia lah. Okay. Bergantung. Bukan bergantung lah. Kita tengoklah. Kiranya arah daya ibu jari menunjukkan arah daya. Kalau dalam kes ni, dayanya ke atas lah. Okay. So, biasanya, kalau kita nak buat benda ni, okay, nak pakai tangan kiri, biasanya kita akan mulakan dengan jari tengah dulu. Arus. Okay. Biasanya dia akan bagi kamu arus. Dia bagi kamu medan magnet. Okay. Cari daya. Okay. So, dalam kes ini, yang ni saya rasa soalan tadi kot. Gambar je tadi. Okay. So, kita akan pandang pandangan sisi belah sini. Kita akan pandang belah sini. Okay. Mata untuk mana-mana pun. Okay. Soalan. Kita akan mata kita berada dekat sini. Okay. Kita akan pandang dari situ. Okay. So, dalam kes ni kalau kita tengok. Okay. Arus itu masuk ke arus itu keluar. Okay. Kita tengok kat sini. Ini adalah arus yang keluar. So, arus keluar. Lepas tu, okay, utara selatan. Okay, kita boleh nampak kat situ lah, utara selatan. Kalau saya buat, saya tak ubah pedangan saya, utara selatan. Okay, kemudian daya itu adalah ibu jari kamu ke arah atas. Okay, ibu jari kamu ke arah atas. Okay, so, kamu boleh buat macam ini. Okay, tapi kalau kamu pakai laptop, kamu letaklah. Kamu letak laptop kamu ke, kamu letak handphone kamu kat lantai. Okay. Letak jari macam itu. Lepas tu kamu tengok. Kamu letak jari macam saya kat sini. Kamu letak macam sebab arus ni masuk. Kita mulakan pada jari tengah. Arus keluar. Sorry, arus masuk. Arus keluar. So, arus keluar. Jari tengah tu mesti tuju ke arah mata kamu. Okay. Kemudian kita tengok. Belah kirinya utara. Belah kanannya selatan. So, kamu ubah tangan kamu. Jika perlu ubah, kamu ubah tangan kamu dengan kedudukan supaya kamu punya jari telunjuk ini mesti menuju ke arah selatan. Okey. Kemudian baru kita tengok daya. Okey, agak sukar lah nak buat benda ni sebenarnya kalau tidak bersemuka. Okey, tapi siapa kata andai kata ada yang tak faham, bagi tahu saya lah macam mana saya dapat. Okey, sorry. Faktor-faktor yang mempengaruhi magneto daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay, ini faktor-faktor dia lah. Okay. Daya yang kuat diperlukan untuk menggerakkan motor dalam mesin basuh berbanding kipas penyejuk di dalam komputer riba. Okay, yang memerlukan daya yang kecil. Apakah faktornya? Okay, so logik lah kan. Okay. Dia bagi ni faktor yang pertama saya rasa. Okay. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magneto daya yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. So, kat sini, apa yang diubah adalah kamu boleh baca sendiri. Okay. Ini kamu baca sendiri ya. Okay. Apa yang diubah kat sini kalau kita tengok adalah ni. Kita tengok dia punya keputusan. Okay. Bilangan magnet. So, bilangan magnet ini diwakili oleh kekuatan magnet. Okay. Bilangan magnet ini diwakili oleh kekuatan magnet. Okey. Ni kaji dua benda lah. Sekejap ya. Pertama, dia kaji voltan ni. Okey, voltan ini. Okey, diubah voltan tapi kekuatan medan magnetnya kekal sebab dia pakai satu pasang magnet saja. Okey, kemudian dia kaji antara dua pasang dengan satu pasang ni. Dua ini. Okey. So, dua ini diwakili oleh kekuatan magnet. Okey, voltan ini boleh juga diwakili oleh arus lah. Okey, boleh juga diwakili oleh arus. Okey. So, kita dapat kat sini. Yang pertama adalah, faktor yang pertama adalah arus atau voltan. Yang kedua adalah kekuatan magnet. Okay, kekuatan magnet bukan kekuatan medan magnet. Kita nak tengok apa yang mempengaruhi kekuatan medan magnet ataupun daya tu kan. So, yang mempengaruhinya yang pertama adalah arus atau voltan. Kamu kena pilih salah satu lah. Yang kedua adalah kekuatan magnet. Okey. Okey, berdasarkan aktiviti ini, berdasarkan aktiviti 4.3 didapati bahawa magneto daya pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet bertambah apabila magneto arus dan kekuatan magnet bertambah. Okey, maksudnya kat sini kalau arus bertambah,
Arus tu simbolnya I ya. Okey. Daya pun bertambah. Okey. Kalau kekuatan magnet bertambah, kekuatan magnet tak silap saya simbolnya B. Tapi tak ada silibus kamu. Okey, ini silibus metrik. Simbolnya B. So kalau B bertambah, kekuatan magnet bertambah. So daya pun bertambah. Okey, kesan peningkatan arus dan kekuatan medan magnet pada air diperhatikan daripada ketinggian ayunan suatu bingkai kupra seperti tunjukkan dalam rajah 4.6. Okey. Tengok rajah 4.6. Okey, kat sini nampak. Yang first ni apa? Arus saja ke? Okey. Ini yang kira dia punya kata kawalan lah, eksperimen kawalan yang dia tak ubah apa-apa. Okey. Arus tak pun tak ubah, medan magnet pun dia tidak ubah. Yang kedua ini, tengah ini, okey. Dia buat arus lebih besar. So, dia besarkan arus nampak ayunannya lebih tinggi. Okey. Kenapa ayunan lebih tinggi? Sebab daya dia lebih besar. Okey. Yang seterusnya, kat sini dia okey, kutub-kutub magnet lebih rapat, medan magnet lebih kuat dan daya lebih besar. So dia kuatkan medan magnet dan dia kuatkan kutub magnet dia kuatkan medan magnet dengan merapatkan magnet. Okey, dengan merapatkan magnet. Okey, kamu nak pakai magnet baru pun boleh, kamu nak rapatkan pun boleh. So pun sama, ayunan lebih tinggi sebab apa? Sebab daya lebih besar. Ini apa ni? Rajah 47 menunjukkan satu cara lain untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas faktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Jarak yang dilalui oleh D oleh konduktor mewakili magnitud daya. Okey, semakin besar daya, semakin jauh arah gerakan konduktor. Okey, lebih kurang lah. Okay, sama saja. Ini dia tengok ayun, ini yang tengok yang ini yang macam first tadi tu. Okey. So dia besarkan arus pun boleh, D akan bertambah ataupun dia rapatkan magnet ini pun bertambah ataupun dia boleh letak dua magnet kat sini. Okey, dua magnet kat utara, dua magnet kat selatan. Okay, itu pun boleh juga menambahkan kekuatan medan magnet. Okey, tengok. Kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey. So kat sini kita nampak dalam rajah 4.8 ada satu wayar kuprum, dawai kuprum. Okey, yang panjang. So dia buat dalam bentuk gelung. Okey. Tengok sini ada point A, point B, C dengan D. So arus boleh mengalir daripada A pergi ke B, pergi C, pergi D. Ataupun arus boleh mengalir D pergi C, pergi B, pergi A. Okay, so dalam yang bahagian ni kita tengok apakah kesan bentuk gegelung ini jika dalam suatu medan magnet. Kebiasaannya gegelung segi empat ni, okay, biasanya digunakan dalam motor. Okay, dalam motor lah, sistem yang menggunakan motor. Okay, so gegelung yang membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada suatu paksi putaran. Putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama magnitud tetapi bertentangan arah bertindak pada sisi gegelung itu. Pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara magnet antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Kiranya kalau dalam bentuk lurus ini, dawai ini hanya bergerak satu arah saja, sama ada ke depan, belakang, kiri, kanan, gitu saja. Okey, dia bergerak pada satu arah saja. Tapi kalau dalam bentuk gegelung, dia akan menghasilkan satu putaran. Okey. Okey, di mana putaran ini pun terhasil disebabkan interaksi antara medan magnet daripada gegelung ini sendiri. Okey. Kenapa gegelung ini ada medan magnet? Sebab ada arus mengalir dalam dia. Okey. Dan juga medan magnet untuk magnet kekal dalam kes ni utara selatan ni lah, ni magnet kekalnya. Okey, so dalam kes ni kita boleh nampak, okey, dia soalan ni dia gambarannya tu tipu sikit. Biasa kita tengok utara sini kan, selatan sini kan, so diubah utara dekat sini, selatan. So arahnya macam ni lah, arahnya ke kiri. Kita tengok kat sini, ini positif arah arus. Dalam kes ini arus tu mengalir daripada A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D. Okey. Arah medan magnet kekal utara ke selatan ke kiri. Okey, manakala kalau kita tengok dekat sini, apa kita panggil ni? Arah arus dalam gegelung ini mengalir daripada A ke B,
B ke C, C ke D. So, daripada A ke B ni kalau kita tengok, ini dia masuk kertas. C ke D ni dia keluar kertas. Itu maksud dia yang ni tadi. Sepasang daya yang sama, magnitude, tetapi bertentangan arah. Okay? Sebab kalau AB, kalau wayar AB ni, dia naik ke atas, CD ni akan turun ke bawah. Okay, sebab dia akan berpusing. Okey, kita tengok kat sini. Kita bagi dah lah. Raja 4.10 menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian AB. Okey. 4.10 mana orang ini? Okey. AB dan CD. So, kita bahagi dua. Ada bahagian AB, ada bahagian CD. Okey. Gelong pembawa arus. Interaksi antara medan magnet daripada gelong pembawa arus dengan medan daripada magnet kekal seperti tunjuk dalam raja 4.11. Okey, ni. Okey. Medan elastik tersebut mengenakan daya pada bahagian gelong AB dan CD masing-masing. Maksudnya wayar AB ni dengan CD ni masing-masing kena daya. Okey. Pasangan daya ini memutarkan gelong. Kesan putaran ini gelong menghasilkan arus dalam medan magnet. Kesan putaran gelong pembawa arus dalam medan magnet adalah prinsip kerja motor arus terus. Okey. Mana-mana yang melibatkan aktiviti yang melibatkan motor arus terus, so dia menggunakan yang inilah konsep yang ini. Okey. So kita tengok sebenarnya apa benda yang berlaku. Okey. Kalau kita tengok ini adalah sama saja seperti kamu lukis tadi. Okey, cumanya dia gabungkan dua. Ada arus masuk, ada arus keluar. Okey, berlaku dalam satu medan magnet kekal yang sama. Tadi kita buat satu medan magnet kekal, ada satu medan magnet daripada arus elektrik, daripada konduktor pembawa arus. Tapi dalam kisah ada dua. Satu ada arus masuk, satu ada arus keluar. Okey. Sama konsep macam saya ajar kamu tadi. Mula-mula lukis daripada utara ke selatan dulu. Kemudian lukis. Kalau arus masuk macam mana. Arus keluar macam mana. Kalau arus masuk, dia ikut jam. Kalau arus keluar, dia lawan jam. Okay. Dan kita tengok kawasan mana yang mempunyai medan magnet yang kuat. So, kita tengok arah yang samalah. So kita nampak kat sini. Ini kawasan medan magnet yang kuat. Sebab nampak kedua. Ini dengan ini. Kedua-duanya arah ke kiri. Okay, kemudian itulah ke kiri. Dan yang ini. Ini medan magnet yang kuat. Okay. Nampak dua-dua ini dengan ini. Okay. Dua-dua menghala ke belah kiri. So apa berlaku? Ini medan magnet kuat. Ini medan magnet kuat. So daya kat belah sisi AB ni ke atas. Daya kat sebelah sisi BC ni ke bawah. So dapatlah lukisan macam ini. Okey. Ingat kalau nak lukis ni, make sure nak lukis step by step, make sure kamu jangan tekan lagi pensel kamu tu. Okey. Buat slow-slow je. Bila dah confident, confirm jawapan kamu macam ini, okay, baru kamu lukis. Okey. Kalau kamu rasa jawab macam dapat rajam 4.12 ini baru kamu lukis, tekan kamu punya pen tu. Okey. Saya harap kamu faham lah sebab memang agak pening sikit benda ni. Okay, lagi-lagi nak ajar saya online macam ni. Okay, motor arus terus. Peralatan elektrik yang kecil seperti mainan kanak-kanak, gerudi mudah alih, cakra keras komputer mempunyai motor arus terus yang kecil. Motor arus terus yang besar pula terdapat di dalam mesin seperti kenderaan elektrik, lift, penggelek di kilang. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik menggunakan kesan putaran gelong pembawa arus. Okey. So, apakah prinsip kerja motor arus terus? Nanti kita tengoklah. Okey. So, kat sini kita nampak sebenarnya memang tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okey. Raja 4.13 menunjukkan sebuah motor arus terus semasa separuh putaran yang pertama dan separuh putaran yang kedua. Komponen yang penting bagi sebuah motor arus terus ialah commutator yang berputar bersama gelong segi empat tepat. Brus karbon yang bersentuhan dengan commutator adalah tetap pada kedudukannya. Okey. So kita boleh nampak kat sini ada brus karbon yang ni. Okey, yang ni yang macam apa nak kata bentuk ni macam sini petak ni kat sini. Okey, commutator yang bentuk separuh bulatan ni. Okey. Brus karbon tu kekal pada dia punya kedudukan lah. Okey, tengok separuh putaran yang pertama. Okey, separuh putaran yang pertama. Okey, dalam kes ini arah putarannya adalah lawan jam. Okey,
terbalik dengan tadi. Sebab apa kalau tengok yang terbalik tadi? Okay, sebab ini sekarang dia terbalikkan magnet kekal. Tadi magnet kekal sini selatan, ini utara kan. So dia ikut jam. Sekarang dia terbalikkan. Ini selatan, ini utara. So sekarang dia lawan jam lah. Okay. Dia punya terminal positif negatif akan sama. Okay. Ini kita panggil sebagai prinsip kerja ya. Ini kita panggil sebagai prinsip kerja. Berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Okey, yang inilah warna merah ni. So berus karbon Y menyentuh separuh komutator biru. Okey. Arah arus mengalir daripada A, B, C ke D. Okey, A, B, C ke D. Okey, positif negatif ni kan. Okey. Sisi gelung AB daya bertindak ke bawah, sisi gelung CD daya bertindak ke atas. Okey. Gergelung berputar dalam satu arah. Okey, kes ni arahnya adalah arah lawan jam. Okey, ini pula okey, separuh putaran kedua. Okey, ini adalah separuh putaran pertama, ini separuh putaran kedua. Arah arus dalam gergelung okey, DCBA. Okey. Kita tengok sini kiranya dia pusing ini. Soalnya so dia pusing sekarang separuh sampai sini kan. Bila sampai separuh maksudnya CD dia dekat sini dah, AB dekat sebelah, satu lagi macam inilah. Okey, dia pusing baru separuh. Okey, kat sini apa tadi? Okey, berus karbon X akan menyentuh separuh komutator biru. Okey. Manakala berus karbon Y menyentuh separuh komutator merah. Okey, dia terbalik sekarang. Okey, dia sentuh dalam keadaan yang terbalik lah. Berus karbon tu tak bergerak, tapi komutator itu bergerak. Berus karbon tidak bergerak. Okey. So, apa yang terjadi? Bila itu terjadi, arah arus dalam gergelung akan jadi DCBA. Okey, DCBA. Arah arus sebenarnya tak berubah sangat. Pun sebenarnya yang berubah sebenarnya adalah apa kita panggil ni? Gergelung ni. Kedudukan gergelung ni sebab dia berputar. Sisi gergelung AB dayanya bertindak ke atas, manakala sisi gergelung CD dayanya bertindak ke bawah. Okey. Dayanya bertindak ke bawah. Gergelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Okey. Gergelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Okey, dia berputar masih lagi dengan arah yang sama macam separuh putaran yang pertama tadi. Iaitu ikut lawan jam. Itu nak ikut lawan jam. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. Okey, macam ini pemutar gerudi. Tadi dikata ini adalah menggunakan motor yang kecil. Gambar foto 4.2 menunjukkan sebuah alat mudah alih yang boleh berfungsi sebagai pemutar skru atau gerudi. Motor arus terus dalam alat ini berputar dengan kelajuan yang rendah apabila memutar skru. Kelajuan yang tinggi diperlukan apabila alat ini menggunakan gerudi lubang pada dinding. Okey, apakah faktor yang mengenai kelajuan putaran semua motor elektrik? Okey, kat sini pun aktiviti ni nanti kamu baca sendiri. Kita just tengok dia secara rawak apa yang faktor yang mempengaruhinya. Okey, okey, bekalan kuasa arus terus dan sepasang magnet mundur. Okey, dawai kupron bertebat SWG 26, 2 klip kertas besar, 2 batang paku payung dan dawai penyambung. Okey, gergelung dawai kupron. Okey. Okey, dalam aktiviti 4.6 ni dia kaji semua faktor dah. Faktor yang pertama, kita tengok dekat sini. First dia kata laraskan voltan bekalan kuasa pada 4 volt. Okey, so ini kita kata ni adalah eksperimen apa kita namanya? Kawalan lah. Okey, kita tak ubah apa-apa. Ini adalah eksperimen kawalan. Okey, perhatikan kelajuan pada putaran motor. So kita tengoklah motor itu berputar laju mana. Laju atau tidaklah, lebih kurang macam tu sajalah. Okey, so ini adalah kita punya eksperimen kawalan. Kemudian apa diubah? Okey, ulangi langkah 2 dengan menggunakan voltan 6 volt. Okey. Dengan voltan 6 volt. So ini adalah faktor yang pertama. Okey. Tak nampak. Jadi saya cari warna yang nampak. Hijau nampak kot. Nampak. Okey.
Ini adalah faktor yang pertama, voltan atau arus, beza keupayaan atau arus. Okey. Kemudian tambah satu lagi magnet mana dua untuk masukkan medan magnet yang kuat. So ini faktor yang kedua, medan magnet. Okey. Ini faktor yang kedua, medan magnet. Yang bolehlah kamu buat nota sedikit kat mana-mana. Kemudian hidupkan bekalan kuasa dan perhatikan kelajuan. Okey. Kemudian kat sini tambahkan bilangan lilitan. So tambahkan bilangan lilitan. Okey, ini faktor yang ketiga. Okey, so ada 3 faktor. Pertama, voltan atau arus ataupun beza keupayaan atau arus. Kedua, kekuatan medan magnet. Okey, yang ketiga adalah bilangan lilitan gegelung ni. Okey. Bilangan lilitan gegelung dawai kuprum ni lah. Gegelung dawai kuprum ni kamu tambahkan lagi dia punya bilangan lilitan. Okey. Apakah hubungan antara arus dalam gegelung dengan voltan yang dibekalkan? Okey, ini kembali semula kepada hukum Ohm. Okey, bab 2 hari tu, bab 3 hari tu. Bab 3 hari tu. Okey, apa hubungan dia? Tengok balik. Okey, uraikan perubahan pada kelajuan putaran motor apabila voltan yang dibekalkan ditambah. Okey, kelajuan semua akan bertambah. Okey, kelajuan semuanya akan bertambah. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor. Okey, tiga-tiga ni lah. Voltan, kekuatan dan bilangan lilitan gegelung. Okey, aktiviti 4.6 gaya. Inilah tadi arus dalam gegelung. Arus tadi tu mewakili voltan lah sebabnya apa saya nak bagi tahu hukum Ohm tadi. Okey, fikir sendirilah. Okey, bercakap tentang hukum Ohm. Okey. So saya pun terlupa nak bagi tahu kamu soalan untuk hari ini. Okey, sepatutnya saya bagi tahu awal tadi kan saya lupa. So soalan dia adalah berikan saya definisi hukum Ohm dan rumusnya. Berikan saya definisi hukum Ohm dan rumusnya. Saya ulang lagi sekali. Berikan definisi hukum Ohm dan rumusnya. Okey, so apa kamu kena buat? Tulis nama, tulis kelas. Hukum Ohm ialah apa dan rumusnya ialah apa. Okey. Tulis dalam ruangan komen ya. Okey. Aktiviti 4.7 ni pun kamu tengok sendirilah. Kita tengok yang ni. Semasa menjalankan aktiviti 4.7, anda mungkin terjumpa motor elektrik yang tidak ada komutator dan berus karbon. Motor seperti ini dikenal sebagai motor tanpa berus. Okey, brushless motor. Gambar 4.3 menunjukkan motor tanpa berus dan motor berberus. Apakah kelebihan motor tanpa berus? Mana motor tanpa berus? Ini lah. So kita tengok. Okey, ini dia punya persamaan dan perbezaan lah. So daripada perbezaan ni kita boleh tengok lah dia punya kebaikan dan juga keburukan dia lah. Okay, persamaannya untuk motor tanpa berus dan motor berberus. Berus ni yang tunjuk berus karbon tu lah. Kalau kamu ingat berus karbon yang kekal tu. Okay, so motor tanpa berus dan motor berberus. Okay, kedua-duanya persamaannya adalah terdapat magnet dan gegelung. Okay, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Okay, perbezaan tanpa berus. Okay, gegelung pegun magnet berputar. Tiada berus karbon, maka tiada geseran antara berus dan komutator. Okey. So, bila tiada geseran, tiada percikan bunga api pada komutator. Okey, bunyi yang lemah semasa motor beroperasi. Okey, maksudnya senyap lah. Okey, senyap. Bila motor beroperasi, senyap. Okey, sebab apa? Sebab tak ada geseran, tiada percikan api. Okey, kalau motor berberus, okey, magnet pegun, gegelung berputar. Okey, terbaliklah. Okey, kalau yang tadi, tanpa berus, gegelung pegun, magnet berputar. Yang ni magnet pegun, gegelung berputar. Okey. Berus karbon bergeser dengan komutator. Yang tadi tidak bergeser, ini bergeser. Okey. Yang tadi tidak menghasilkan percikan api, yang ini tadi menghasilkan percikan api. Okey, sebab ada geseran inilah. Okey, dan juga boleh mengalami kehausan. Okey. So bila bergeser, bunyi yang kuat semasa motor beroperasi. Okey. Ini pun saya rasa kamu kena hafal. Okey. Okey, akhirnya habis juga. Okey, 49 minit. Okey, so praktis formatif 4.1, okey, sila buat. Okey, dengan bantuan gambar raja berlabel, jelaskan maksud medan elastik. So kamu kena lukis baliklah. Kamu kena lukis yang saya suruh kamu lukis awal tadi tu. Okey, kamu lukis untuk nombor 1 ni. Saya suruh lukis yang tanda X tu. Okey, dekat tengah kira arus masuk. Dalam buku teks arus keluar. So yang ni saya nak kamu lukis medan magnet, arusnya adalah arus masuk. Arus masuk ke dalam kertas.
Okey, lukisan itu kamu terangkanlah. Darjah 41 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan daya ke atas konduktor pembawa arus. Okey. Apakah arah arus dalam dawai? Apakah arah arus dalam dawai kumpulan SY apabila suis bekalan kuasa arus terus dihidupkan? Okey, so dalam soalan macam ini, pandangan mata kamu adalah belah sini. Ini, mata kamu kat sini. Okey, mata kamu dekat area sini. Kamu pandang dari belah sisi dia lah. Okey, mata kamu mesti nak kedudukan kat sini. Okey, so kamu tengoklah arus tu mengalir daripada X ke Y ke Z tu yang dia nak lah. So kamu tengok positif negatif dia. So tengok positif negatif dia. Okey, daripada positif pergi sini. So tengok, perhatikanlah. Dawai itu bergerak, dawai itu bergerak pula. Suis arus itu bergerak dari X ke Y ke X. Terangkan gerakan dawai kumpulan X, Y dan nyatakan arah gerakan tersebut. So terangkan gerakan dawai kumpulan X, maksudnya macam mana dia boleh bergerak. Sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okey, tahulah. Okey. 3. Kalau dia boleh gerak ke kanan, kenapa? Kalau gerak ke kiri, kenapa? Okay, kamu consider semua tangan kiri Fleming apa semua tu. Kalau kamu rasa lukis lebih mudah, lukislah. Okay, sebab dalam SPM, kalau kamu jawab dalam lukisan pun, masih lagi kita boleh terima. Okay, dengan syarat, lukisan kamu tu cantik dan berlabel cantik lah. Okay, dan ada penerangan yang betul-betul. Okay, nombor 3, nyatakan 3 faktor mempengaruhi kelajuan putaran motor. Okay, tadi ada 3 benda kita tengok tadi dah. 4. Banding dan bezakan struktur motor berberus dan tanpa berus. Okay, kamu salin balik jadual tu tadi. Okay. Banding dan bezakan ni maksudnya persamaan dan perbezaannya. Okay, maksudnya kamu kena lukis semua, kena buat balik jadual yang tadi tu semua. B. Nyatakan 2 kelebihan motor tanpa berus berbanding 2 motor berberus. Okay. Ada dalam jadual yang dah lukis ni lah. Okay, cari saja. Okay, dengan ini habis sudah. Okay, subtopik 4.1. Okey. Jujurnya subtopik ini sebenarnya memang susah. Okey, biasanya kadang-kadang ambil masa 2 jam juga saya nak explain benda ni. Okey, kenapa dia ambil masa 2 jam? Sebab saya nak kena tengok kamu lukis seorang-seorang. Kalau dululah, tapi sekarang ni saya tak boleh tengok macam mana kamu nak lukis seorang-seorang. Okey. So, apa yang kamu boleh buat? Kamu jawab soalan yang tadi tu lah. Kalau kamu boleh lukis cantik, okey, maksudnya kamu boleh buat. Okey, kalau ada masalah untuk melukis medan lastik tu, bagi tahu saya. Okey. Punca kenapa jadi lambat lama bab ini sebab memang banyak benda kamu kena lukis. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian, terima kasih.